Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ada belajar malam ni, selamat datang. Kita sambung lagi 4 soalan. Soalan nombor Soalan terpecah. Soalan nombor 14. Kalau siapa pecah? Soalan terpecah. Sekejap belum tu, kalau yang tak ada soalan, cuba cuba share dulu soalan. Share soalan. Share. Ya, nak try share soalan dulu. Okey, sambunglah, sambung. Ya, ramai dah ni 20 orang, boleh dah kita sambung. Boleh. Okey, soalan nombor apa je kata? Soalan nombor 14. Soalan nombor 14. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, soalan nombor 14. Cari bersama lengkung yang mempunyai fungsi kecerunan. 6 sama dengan 6 darab 2x tolak 1 kuasa 2. Okey. Okay, kalau soalan macam ni, sama sekali kena faham apakah yang dimaksudkan dengan fungsi kecerunan. Siapa-siapa bagi tahu apa maksud fungsi kecerunan? Apa fungsi kecerunan? dy dx. Okey, maksud dia adalah dy per dx. So dy per dx sama dengan 6 2x tolak 1 kuasa 2. Okay, soalan dia kata dia nak buat persamaan lengkung. So maksud persamaan lengkung kat sini adalah awak akan buat persamaan nanti dalam bentuk y sama dengan apa. Okay, so sebelum ni kita dah belajar kalau daripada y jadikan dia dy dx, ni adalah pembezaan. Pembezaan. Kalau daripada dy dx yang balik kepada y, kita buat integration ataupun pengamiran. Jadi kat sini maksud kita kena buat pengamiran. So apa awak boleh buat kat sini adalah integrate, kita tulis y sama dengan integrate 6
2x tolak 1 kuasa 2 and then dx kat belakang dia. So apa nak jadi bila kita integrate untuk soalan ni? Apa akan jadi? Okay, 6 kat luar tu tak berubah. Okay, integrate bahagian ni adalah apa? Kuasa tambah 1. So 2x tolak 1 kuasa 3 dikurangkan dengan 3. Okay, biasanya kesalahan adalah biasa buat macam ni. Yang kita tertinggal adalah kena ambil koefisien di depan x iaitu 2. So 3 darab 2 and then tambah c. So, maka akan jadilah y sama dengan 6 bahagi dengan 3 darab 2, 6. So dia akan jadi y sama dengan 2x tolak 1 kuasa 3 tambah c. Okay, boleh faham? Okay. Soalan sekarang ni kita tak habis lagi buat persamaan lekung sebabnya kena cari nilai c. So macam mana nak cari nilai c? Masukkan koordinat dia. Masukkan koordinat titik itu 2, 3 ke dalam x dan y. Maka jadilah x, y gantikan dengan 3. 3 sama dengan 2 darab 2 tolak 1 kuasa 3 tambah c. Okay, selesaikan ini. 2 darab 2, 4. 4 tolak 1, 3. 3 kuasa 3, 27. okay, 27. Tambah c. So nak dapat c, 27 pindah ke kiri. 3 tolak 27 maka dapatlah negatif 20. So last jawapan salin balik yang tadi. Okay, salin balik yang bawah ni. Y sama dengan 2x tolak 1 kuasa 3 tolak dengan 24. 24. Tolak Okay, Baik. faham? Ya, ada nak salin, boleh salin dulu. Sekejap. Tak salin. Kejap cikgu. Okay, so kalau soalan macam ni, kalau dia bagi tahu fungsi keturunan ataupun kalau dalam bahasa Inggeris gradient function, automatik awak akan tahu dia adalah dy dx. DX. PE salib PE. Aku dah tak tahu. Kejap. Diam Haris. Assalamualaikum. Okey Lan. Okey Lan. Yang lain Dah. macam mana dah? Yang lain macam mana dapat tahu masuk? Boleh belum lagi? Ada bagi link Dalam bagi link. Ada kena masuk password kan? Terus bila tekan link tu terus dapat Dah dapat. Lan haram Lan. Okay, boleh sambung? Boleh sambung? Boleh. Boleh. Okay, next. Bagus dah. Kejap. Okey dah. Okey dah. Oh. Mati. Dah hilang dah. Dah. Okay, next. Okay, soalan seterusnya dia kata, okay, JK and RT are perpendicular. Okay, dia kata pusat malengkung JK dan RT adalah perpendicular, berserenjang. So keyword dia kat sini adalah berserenjang. Apakah dia maksudnya berserenjang? Kalau garisan JK dengan RT tu berserenjang, apa kaitan dia? Pertama sekali, apa awak tahu? Kalau kita sebut berserenjang tu macam ni. Okay, dia mesti 90 darjah. 2 garis lurus. Okay, contohlah cikgu bagi sini persamaan JK. Okay, yang ni persamaan dia JK. Sekejap Okay, garis lurus yang pertama ni JK. Garis lurus yang kedua RT. Okay, apa awak boleh kaitkan? Kalau dia kata berserenjang. Dia punya apa? Dia punya keturunan dia M tangent darab MN Okey. Okey. Dengan negatif 1. Okey, dia punya kecerunan. Bermaksud, okey, kalau cikgu boleh tulis kat sini, kecerunan JK darab dengan kecerunan RT, nilai dia adalah negatif 1. Sama dengan negatif 1. Atau mudah cerita dia macam ni lah. Katakanlah kalau kecerunan JK ni 3. Kecerunan RT ni akan jadi negatif 1/3.
Okay, dia terbalikkan tu tak negatif kat depan. Okay, so sekarang ni the main point dia adalah awak kena cari dulu apakah kecunan JK dan apakah kecunan RT daripada persamaan yang dia dah bagi. Dengan cara kita susun semula dalam bentuk arm. Okay, yang pertama ubah dulu kecunan persamaan JK dalam bentuk arm. So Y per K tambah X per 4 sama dengan 1. Macam mana nak ubah? Okay. Kalau cikgu suka buat butterfly macam ni 4 darab Y akan jadi 4Y. K darab X akan jadi KX. KX. K darab 4 akan 4Y jadi tambah K. 4K. So dia akan jadi kat sini 4Y tambah KX sama dengan 1. Okay, sini per dengan 4K. X over 4K. Okay. Okay, susun lagi. 4Y tambah KX sama dengan 4K ke kanan akan jadi 4K. Okay, ubah lagi. Dalam bentuk Y sama MX tambah C saja. So, kita buat macam ni. 4Y tambah KX. Kita pindah tu. 4Y sama dengan negatif KX KX plus 4K. plus 4K. So nak dapat Y saja bahagi dengan 4. Dia akan jadilah Y sama dengan negatif K over 4X plus 4K per 4K. Per 4. Okay, yang kedua pula, persamaan yang kedua. Okay, untuk RT. Okay, untuk RT mudah. So ubah saja. Daripada dah dibagi 3Y sama dengan 8X tambah 10. Maka dia akan jadi Y sama dengan 8 per 3X tambah 10 per 3. So berbalik pada yang cikgu tulis kat atas ni, okay, nampak cikgu highlight tu. Kecunan JK darab dengan RT sama dengan negatif 1. So kecunan bagi JK adalah negatif K per 4. Kecunan bagi RT adalah 8 per 3. Bermaksud negatif K per 4 darab dengan 8 per 3 sama dengan negatif 1. Okay, selesaikan. 4 dengan 8 pemudahkan dapat 2. Negatif-negatif potong. So tinggallah 2 per 3K. 2 per 3K sama dengan 1. So nak dapat nilai K, pindah naik atas. Pindah. So akan jadi 3 darab 1, 3. 3 per 2. Itu adalah nilai K. Okay, boleh faham? Boleh. Ya, dia yang tak faham boleh tanya. Yang senyap-senyap tu boleh tanya. Yang jadi silent listener tu boleh tanya. Kalau tak faham. Faham A. Sangat. Apa duduk depan kipas? Okey, kalau dah siap silent bagi tahu. Cikgu tunggu dulu sekejap. Sekejap. Internet connection. Okay, mana yang lewat tu kalau tak tahu kalau nak cari soalan, kalau buka pakai laptop, awak boleh tengok dekat chat Cikgu dah share soalan dekat chat. Yang tak nak salin, ambil soalan situ boleh salin. Okay, lagi 2 soalan. 16 dan 17. Okay dah, boleh sambung? Boleh. Boleh. Okey, kita sambung. Okay, kita sambung. Soalan yang kedua lagi. Soalan 16. Okay,
soalan sebab tak mak ruang. Okey, soalan dia kata, okey, dia dah bagi persamaan tak linear Kenapa iaitu dia, putih? tak nampak ke? Nampak. Okey, dia dah bagi persamaan tak linear y sama dengan ax kuasa 3 dengan keadaan a ialah pemalar. Okey, sekarang ni kalau dia yang persoalan dia bagi ni adalah kalau graf dia bukan graf straight. Okay, maka apabila dia buat line of best fit, okey, maka dapatlah graf yang mana paksi y dia akan jadi log 10, y asas 10 dengan paksi x log x asas 10. So daripada sini awak kena tahu bahawa persamaan ni kita kena ubah dengan cara kita darab dengan log nanti. Okey, soalan pertama dia kata tukarkan kepada bentuk linear. Okey. Cara dia adalah okey, y sama dengan ax kuasa 3. Okey. Okey, awak sekarang ni ubah dalam bentuk log. So kiri kanan kita tambah log. Log y base 10. Belah kanan pun log ax power of 3 base 10. So on your right hand side dah tahu. Kena tahu bahawa kalau log darab kita kena pecah dia jadi tambah. Itu dah akan jadi log y base 10 equal to log a base 10 plus tambah log x kuasa 3 base 10. Seterusnya 3 bawa ke depan. Maka dapatlah log y base 10 sama dengan log a base 10 plus 3 log x base 10. Okey, dari sini awak bandingkan dengan bentuk asas bagi linear iaitu y sama dengan mx tambah c. Okey, apa maksud cikgu kat sini? Kalau tengok pada paksi x, paksi y dia adalah apa? Log y base 10 kan? Log y base 10. Okey, bermaksud yang ni y lah. Paksi x dia log x base 10. Bermaksud yang ni akan jadi x. Okay, apa yang ada depan x? Gradient. So kena faham bahawa 3 ni merupakan dia punya kecerunan. Kena balik ke? Sampai dalam cakap balik. Okey, yang ni pula log a base 10 ni dia punya pintasan y. Okey, tapi untuk soalan ni hanya perlu jawab sampai sini je. Okey, jawab sampai sini je. Soalan A. Okey, untuk soalan B baru kita buat yang tu. Okey, dia kata apa yang pertama? Cari nilai bagi log A base 10. Okey, apakah log A base 10? Okey, tengok pada sini tadi. Log A base 10 merujuk kepada pintasan y. Okey, berapa pintasan y daripada gambar rajah? Dua. Okey, pintasan y adalah 2. Dua. Bermaksud kita tulis apa? Log A asas 10 nilai dia adalah 2. Gitu nampak? Okey, ini soalan B. Okey, soalan 2. Habis dah soalan pertama. Soalan 2 dia tanya apa? Nilai n. Okey, n tu merujuk kepada apa? N dalam gambar rajah. Okey, macam mana nak cari nilai n? Nilai x. Okay, nilai x. So bermaksud kat sini sebenarnya awak dah bagi satu maklumat lagi iaitu kecerunan. Kecerunan dia berapa? Kecerunan dia berapa? Tiga. Kecerunan dia adalah 3. 3. Tengok sini ni kecerunan dia ni. M sama dengan 3. Bermaksud dia bagi kecerunan dia adalah 3. Apa kena buat? Macam mana nak buat kecerunan? 8 tolak 2 per n tolak kosong. 8 tolak 2 per n tolak kosong sama dengan Sama 3. So 8 tolak 2 4. 4 per n sama dengan 3. So nilai n N atas. pindahkan je 2 4 per tempat 3. dia. So n sama dengan
4/3. 4/3. Itu jawapan yang kedua. Okay, ada yang tak faham? Faham. Tak faham boleh tanya terus. Okay, ada nak salin dulu. Jap. Dah. Okay. Dah, semua dah. 8/2. 8/2 6. Sorry, silap. Semula. Nak sebaik awak elect. Okay, semula. 8/2 6. 6 per n sama dengan 3. So n sama dengan 6/3. So n sama dengan 2. 2. Dah cikgu dah tulis jawapan. Okay, n sama dengan 2. Okay, next. Sambung Last soalan. Nombor 18 tadi sir. Nombor 18 bukan tak nak bincang, boleh kita, cikgu tak boleh nak tunjuk sini sebab tak ada ketagraf. Oh, Boleh bagi tahu je lah, boleh bagi tahu. oh okey. Aduh, headline ni lah. Dan lah. Apa boleh buat tu. Kita buat secara tu je. Soalan nombor 17. Okey, soalan nombor 17. Okey, dia kata saya sikit. Okay, hitung luas rantai yang berlorek. Okey, yang ni dah tahu. Kalau cakap berkenaan luas bermaksud kita kena buat integrate. Integrate daripada apa ke apa? Okay, so bila kita sebut je integration bermaksud bila kita buat pengamiran, dia adalah luas di bawah lengkung. Okay, luas di bawah lengkung ni. So kat sini, dia dah bagi dah. Lengkung ni di antara nilai 0 sehingga 4. So kena buat integrate akan jadi macam mana? Y sama 0 dengan to 4. integrate 0 to 4 x to the power of 2 minus 4x plus 5 dx. Okay, integrate kan dia. X kuasa 2, so akan jadi x kuasa 3 per 3. Okay, 4x kuasa 2 per 2 akan jadi 2x kuasa 2. Boleh faham? Oh, okey. Cikgu terus pemudahkan. 4 bagi 2, 2. Tambah 5x. Okay, 0 sehingga 4. Okay, seterusnya gantikan nilai. 4 kuasa 3 per 3 tolak 2 darab 4 kuasa 2 tambah 5 darab 4. Okay, tolak dengan, okay, kalau yang belah kanan, kalau ganti dengan kosong semua akan jadi kosong. 0 per 3 kosong, 2 darab kosong kosong, 5 darab kosong kosong, so jadi kosong terus. Okay, cuba tekan jawapan dia apa? Cuba selesaikan 4 kuasa 3 per 3 tolak 2 darab 4 kuasa 2 tambah dengan 5 darab 4. Tolong tekan kalkulator, cikgu tak ada kalkulator sekarang. Kejap. Selesai. Dua per 3. Apa? 22 1 per 3. 22 22 1 per 3. per 3. 62. 62. 62 1 per 3. Ingat jawapan kena bagi dalam bentuk pecahan. Sama ada pecahan tak wajar ataupun pecahan bercampur. So unit dia akan jadi unit square. Okay, unit square. Jangan bagi dalam decimal. Okay, simple soalan ni. Okay, ada nak tanya? Saya dapat apa ke? Dapat apa? 9 1 per 3.
Sembilan 1/3 ke silap. 9 1/3. 9/3. 9/3. Siapa kira tadi besar sangat ni? Ni. Saya silap. Salah dia kalkulator. Kami. Okey. 9 1/3. Okey, dah Salim? Dah. Wait. Awak cikgu dah bincang soalan awak boleh agak sini lah, awak dapat berapa markah? Tak boleh agak. Tak boleh agak? Bawanya. Cikgu dah kata soalan tinggal kat Mesti ada sekolah. plus tu kan. Tak jawab lagi. Tak jawab, tak tanda lagi. Aduh. Buka cuti pun tanda. Mesti ada plus. Ya. Oh. Dah. Dah. Hantar barang adik. Okey. Sekejap ni. Haris diam Haris. Kau. Apa boleh 2 tambah 2 tambah 4? Bila ni? Okey dah. Okey ada nak tanya? Ah. Okey. Oh sorry, soalan satu lagi. sekejap. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan terakhir ni cikgu tak tunjuk jam kerja sebabnya susah sikit nak tunjuk sini. Okey, yang pertama dia kata apa kat sini? Dengan menggunakan gunakan kertas graf. Ada satu menunjukkan nilai bagi dua pembelah ubah U dan V yang dipulih daripada satu uji kaji. Pembelah ubah U dan V dihubungkan oleh persamaan V sama dengan A U tambah B per U dengan keadaan. Okey. So sekarang dia kata apa? Dengan menggunakan skala yang skala 2 cm pada 1 unit pada kedua-dua paksi. Haziq on camera. Plotkan UV melawan U square. Okey. Untuk soalan ni, macam mana nak buat? Sir, Jarak Ya? dulu. Okey. CY dia ada U tu kan? Okey, Pak CY dia adalah UV. 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 Okey, bila soalan macam dia kita plotkan UV melawan U square, bermaksud Aduh silap buat. apa silap buat tu? Siap PE. PE. Buat UV Saya pun tu salah Pak buat. CX. Okey, bermaksud sini adalah UV. Pak CX dia akan jadi V square. So, pertama sekali sebelum awak buat graf, U. awak kena buat apa? Awak kena tambah dua lagi table, iaitu table untuk UV dan table untuk Equals to V P square. kuasa 2. Okay, nanti graf awak kena pakai dua nilai ni ya. Jangan pakai daripada nilai yang asal. Saya salah tengok nombor. Okey, so nak tahu UV macam mana? Nak dapat nilai UV? Ni darab 0.5 darab V. 14. U darab V. Okey, dah sambung seterusnya dapat apa sini? Nak dapat V kuasa 2, ambil yang ni saja. V saja. 14.6 kuasa 2. Yang mana? Ni 14.6 kuasa 2 dapat apa? Letak kat sini. Oh, okey. Okey, lepas tu baru kita plot. Lepas tu dia dah bagi dah skala. Skala dia apa? Pada paksi, okey, dua-dua paksi 2 cm kepada 1 unit. Okey, maksudnya 2 cm 1 unit, 2 unit and so on. Okey, so tu cara dia. Okay, cikgu tak buat graf kat sini. Okey, nanti. Okey. Cikgu boleh faham yang pertama? Soalan A? Boleh. Awak kena buat dua table tu. Okey, soalan seterusnya. Okey, tengok bawah sikit. Okey, dia kata gunakan graf anda. Okey, bermaksud soalan ni awak kena dapat nilai daripada graf. Tak boleh daripada lain. Cari nilai A dan nilai B. Okey, soalan pertama tu. Cara soalan nak jawab soalan ni, okey, balik pada soalan tadi. Dia dah bagi persamaan dia adalah V
sama dengan AU tambah V per U. Okay, daripada graf kita buat graf apa? UV dengan V square kan? V per U. Okay, macam mana nak ubah persamaan ni? Per you. Macam mana nak ubah persamaan ni? U semua. Semua benda kena darab dengan U. Okay, kita nak V square. So, kena darab dengan V lah. Faham tak? Faham? Tak. Sekarang ni kita punya graf adalah, saya balik pada semula. Graf kita adalah UV dan V square. So, daripada persamaan ni, Tak senonoh. Ada buat apa? Orang dengar ni. Lah. Oi gaduh lah. Cikgu bagi masalah. Allah. apa? Okay, daripada persamaan ni, kita kena jadikan dia UV. So, macam mana nak dapat UV? Belah kiri tu dia bagi V kan? Okay, sorry. Belah kiri ni dia bagi V kan? So, nak jadikan dia UV, kena darab dengan U. Sorry, dia U. Okay, semua benda kena darab dengan U. Okay, kita cuba. U darab U. U kuasa 2. Sorry, tak boleh. Kena darab dengan V. Silap. Kena darab dengan Darab V. Wish, betul. U darab V akan jadi UV. Lepas tu, sorry. Apa benda je? Ni bukan darab U ke? Ni Darab V U kan? Sekejap semula lah. Itu depan tu V. Cikgu keliru dah tulisan sendiri. Okay, so V sama dengan AU tambah B per U. Okay, kita nak jadikan dia UV. Okay, bermaksud semua ni kena darab dengan V. Betul lah. Kena darab dengan V. Darab dengan U. Okay, sebab apa kita dah, kalau kita darab dengan V, okay, V darab V, V kuasa 2. AU darab V akan jadi Bawah tu. AUV tambah BV per U. Okay, sebab apa macam ni? Okay, tengok sini. Ni adalah paksi Y. Betul tak? Yang ni pula adalah paksi. Paksi Y ni bukan UV ke? Paksi Y adalah UV. Kalau UV. hmm, UV melawan U. paksi Y dia apa? UV melawan, okay, Y dia UV, X dia U square. So darab dengan U. Okay, darab dengan U. Silap apa? Silap. Okay, darab dengan U. Okay, so U darab V akan jadi UV. UV sama dengan AU square. Okay, B per U darab dengan U akan jadi B. Tambah B. Okay, baru betul. So sekarang ni paksi Y dia UV. Kan? Okay. Ni paksi Y. Paksi X dia adalah U square. Okay, tengok pada soalan semula. UV dengan U square. So, automatik sini kita dah tahu A ni apa A dia? A merujuk pada apa? Kecurunan. B ni merujuk dia punya lintasan. Okay, balik pada soalan. So, sebab dia kata daripada menggunakan graf. So, bermaksud kita nak cari nilai A dan B. Okay, A tu cara nak cari nilai A adalah awak cari kecerunan. Okay, nak cari nilai A tu adalah awak cari kecerunan. Macam mana nak cari kecerunan? Awak kena bina segitiga daripada graf. 01783. Segitiga. Apa tu?